اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Surat 6, baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman. Percaya dengan qada dan qadar. Percaya terjemahan daripada iman. Iman adalah at-tasdiqul qalbi, membenar hati, percaya hati dengan qada dan qadar. Dua pegangan. Di rukun iman yang ke-6 keluar dua pegangan. Percaya dengan qada satu, percaya dengan qadar satu. Dan qada dan qadar ini ada golongan yang terpesong asing-asing. Ada golongan yang terpesong pada qada dan ada golongan yang terpesong pada qadar. Apa makna qada dan qadar? Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menentu oleh Allah ni dengan iradah, itu qada. Penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah. Allah menentu ni dengan iradah. Ini jalanan Imam Asy'ari. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Itu qada azali, ketentuan azali. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar, takdir satu maknalah, itu masdar. Qadar itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa maksud qadar takdir? Makna qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Apa makna qadar takdir? Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qadar takdir. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah perbuat. Allah perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qada ta'alluq iradah, qadar ta'alluq kudrah. Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Jadi qada adalah takluk fungsi bagi iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah mengqadakkan, telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Qadar takluk kudrah, fungsi kudrah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah mengqadarkan, menjadikan segala-gala perkara. Itu qadar, kudrah, qada, iradah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya. Apa makna percaya dengan qada dan qadar? Qada ketentuan iradah,
qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Percaya dengan qada dan qadar apa makna? Mengaku putus di dalam hati seseorang, ini iman. Jazam, putus dalam hati seseorang. I'tiqad, berpegang di dalam hati seseorang. Dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku. Segala perkara yang berlaku. Mana segala perkara yang berlaku ni? Daripada baik dan jahat. Segala perkara yang berlaku ni perkara baik ke perkara jahat ke? Perkara baik ni beriman seseorang hamba. Perkara baik melakukan ketaatan oleh seseorang hamba. Perkara jahat kufur oleh seseorang hamba, melakukan kemaksiatan oleh seseorang hamba. Segala apa yang berlaku dari baik dan jahat, semuanya, ini taukid dia nak kuat. Segala perkara yang berlaku, semuanya, segala perkara yang berlaku, semuanya, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia kehendak Allah? Qada. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Dan dengan menjadi ia ya Allah akan segala perkara yang berlaku. Menjadi ya Allah akan dia ni, ini qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kudrah, yang menjadikan akan sekalian perkara, segala perkara yang berlaku. Itu makna percaya dengan qada dan qadar. Mengaku putus dalam hati segala perkara yang berlaku, baik ke jahat ke, semuanya adalah dengan kehendak Allah qada. Dan dengan menjadi ya Allah akan segala perkara, itu qadar, kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tajuk rukun iman yang keenam. Maknanya seseorang hamba beriman, Allah telah menentukan pada azal. Saat sekarang hati seseorang hamba beriman, percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya kepada Rasul, percaya pada hari kiamat. Dan hati seseorang beriman percaya dengan qada dan qadar. Percaya itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu ya. Seseorang hamba beriman, Allah telah qadakan pada azal. Allah Ta'ala telah tentukan, telah tetapkan, telah putuskan pada azal. Saat sekarang beriman, hati beriman, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Seseorang hamba melakukan ketaatan, Allah telah mengqadakkan pada azal. Seseorang hamba akan melakukan ketaatan. Saat sekarang ni, dengan bersembahyangnya, dengan belajarnya, dengan iktikafnya, ini perbuatan yang baik. Apa yang berlaku sekarang, gerak diam, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ada ni. Nak ni memilih untuk nak melakukan ketaatan ni, hati yang memilih. Hati memilih itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kepada perkara jahat. Hati seseorang hamba yang kufur dengan Allah, hati tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan malaikat, tak percaya dengan kitab, dengan Rasul contohnya. Hati tak percaya tu, Allah telah qadakkan pada azal. Seseorang hamba tidak akan percaya, bukan kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sekarang ni, hati orang kafir sekarang ni, dia tak percaya dengan Allah, dia tak percaya dengan malaikat, dia tak percaya dengan hari kiamat, dia tak percaya. Hati kufur itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ni. Allah telah mengqadakkan pada azal.
hati seseorang hamba ni akan kufur. Saat hati kufur itulah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini perici segala perkara kesemuanya. Tak perici gitu dah. Seseorang hamba melakukan kemaksiatan dengan berjudinya, dengan minum araknya, dengan berzinanya dan kejahatan-kejahatan yang lain. Allah telah mengqadakkan pada azal seseorang akan melakukan kejahatan berjudi, minum arak, berzina. Saat berjudi tu, saat minum arak tu, saat berzina tu, itulah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Itu je. Segala perkara baik dan jahat, qada dan qadar, itu makna dia. Ini kita bicara bab manusia. Sebab hamba-hamba ni bukan manusia. Hamba ni bukan manusia saja. Manusia, jin dan malaikat tu hamba. Sekarang ni malaikat beriman. Sekarang ni malaikat melakukan ketaatan. Allah telah mengqadakkan pada azal. Saat sekarang malaikat beriman. Saat sekarang malaikat melakukan ketaatan. Itulah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pergi kepada jin sama dengan manusia. Ada jin yang beriman dan taat, ada jin yang beriman yang derhaka, ada jin yang kufur. Beriman, taat ataupun derhaka ataupun jin yang kufur, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah, syaitan kufur dan derhaka kepada Allah, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang iblis laknatullah, syaitan seakan kufur dan melakukan kederhakaan kepada Allah, itulah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Segala perkara yang berlaku, baik dan jahat, berlaku di bumi, berlaku di langit, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba ni bukan hanya manusia. Malaikat hamba, jin hamba. Apa yang berlaku kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia simple saja. Tapi boleh perici. Hak berlaku di malaikat tu pun qadar perbuatan Allah. Ada yang tercengang. Hak berlaku di syaitan duduk goda anak Adam tu, itulah perbuatan Allah. Tercengang. Kan segala perkara, dah lah segala perkara hak kita lah. Bukan segala perkara hak berlaku di manusia. Segala perkara. Kan ada rukun iman. Segala perkara yang berlaku pada manusia, qada qadar ada ke? Tak ada sebut manusia. Sebut malaikat, tercengang. Lepas tu malaikat kan menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, tiup sangkakala, tiupkan roh, cabutkan roh, catat kebaikan, catat kejahatan. Semua itulah qada dan qadar. Malaikat makhluk tak ada bekas. Ingat ke makhluk ni manusia, dia kata tak ada bekas. Makhluk malaikat ni makhluk istimewa, dia kata. Malaikat ke makhluk Allah. Apa yang berlaku itulah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Lepas tu kita duduk belajar budak lagi tu tugas malaikat. Kita belajar tugas malaikat ni rukun iman yang kedua. Kita belajar beriman dengan Allah dulu. Kita kenal Allah dulu, barulah kita belajar bab malaikat. Kita beriman dengan Allah dulu. Qada qadar ni masuk bahawa beriman dengan Allah Ta'ala ni. Barulah bicara bab malaikat. Kalau bicara bab tugas malaikat, bukan malaikat je ada tugas. Kita manusia ni menjadi khalifah atas muka bumi. Itu tugas manusia. Beriman dan beramal soleh itu tugas manusia. Itulah qada dan qadar. Hak malaikat pun itulah qada dan qadar. Jangan buat malaikat ni seumpama pembantu Allah. Lucu sifat istighna Allah.
terkaya Allah, lepas Allah dan segala-gala. Tak. Allah berharap juga kepada malaikat. Wak khija Allah Ta'ala takbir alam ni. Memang malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ni memanglah 4 kepala malaikat ni. Ini 4 kepala. Jibril, Mikail, Israfil, Israel memang 4 kepala. Ni mudabbirati amra ni. Malaikat mudabbirin yang mentadbir alam. Itu majazi, bukan hakiki. Sebaliknya Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Allah sebagai Tuhan tidak perlu pembantu. Allah sebagai Tuhan, sebagai Tuhan bagi sekalian alam, Allah yang menjadikan segala-gala. Terduduk, tersandar. Dibuat bayangnya macam Allah arahkan malaikat menurunkan rezeki, malaikat menurunkan hujan, Allah pun beri hak. Dia bayang Allah begitu. Dia bayang malaikat ni pembantu Allah, petugas Allah yang meringankan kerja Allah. Ni tak kena Allah alhamdulillahirabbil alamin, tak ada ni. Tak ada rukun nikmat yang pertama. Baik jahat yang berlaku di manusia tu cuma dah diimani. Memang qada-qadar. Mana ni hak manusia ni memang qada-qadar. Hak malaikat ada. Dia kata orang mengajar tak sebut pun malaikat. Sekalian perkara berlaku. Tak sebut dah malaikatnya. Jadi saya jadi panjang cerita tu. Panjang cerita kerana pengalaman gini lah. Dia kata tak ada sebut pun malaikat. Orang sebut malaikat ni tugas. Tak ada sebut pun tugas malaikat ni majazi. Hakikinya qada-qadar. Tapi memanglah hakiki qada-qadar dah segala-galanya. Yelah segala-galanya nak berlaku di kita ni. Ni di kita ni manusia ni. Baik jahat ni. Qada-qadar. Hak malaikat ni dia letak makhluk yang istimewa. Memang makhluk yang istimewa, tapi tetap makhluk. Makhluk tetap lemah. Memang malaikat ni makhluk istimewa. Ada. Cerita pula hak berlaku di iblis laknatullah tu. Hak berlaku di syaitan tu pun. Qada-qadar. Qada-qadar nah. Iblis makhluk. Makhluk tak boleh beri bekas. Hakikinya menyesatkan akan hamba ni qada-qadar. Ini cerita majlis ilmu ni, bukan cerita luar. Awak ni berat sungguhlah. Digoda oleh syaitan dan iblis. Dah. Bukan syaitan iblis yang goda. Allah Ta'ala yang goda wajah. Siap. Cakap kat luar gitu. Dia cakap majlis ilmu ni. Hakikatnya yang menyesatkan adalah qada-qadar. Bukan iblis, bukan syaitan. Makhluk tak ada peranan. Dan suami duk cerita syaitan dan iblis lah yang menggoda. Syaitan iblis lah, iblis laknatullah lah yang menggoda Nabi Adam AS. Ni syaitan dan iblis lah dia yang duk goda anak Adam ni sekarang ni. Itu cerita zahir asbab gitulah. Majazi je hakiki hak Tuhan belaka. Baik ke jahat ke hak Tuhan belaka. Jadi kerja iblis dan syaitan hak jahat ni qada-qadar lah. Apa ni? Sekali-sekali dengar tu macam okey dah. Lepas sambung-sambung sandor. Ni cerita hak malaikat tu. Dia sandar, kita pun sandar. Kata kenapa pula? Dia alasan tadi lah. Kan tak ada sebut pun malaikat qada-qadar. Yang duk sebut sangat tugas malaikat. Ngapa benda budak-budaknya tugas malaikat? Hak tak ngapanya je lah yang ngapa. Hak malaikat hak cabut nyawa tu. Tak ada ngapa tu. Gak ada orang kenal malaikat hak cabut nyawa. Tak ingat apa tu dah. Ke bukan laki cabut nyawa?
Tu tak payahlah tunya. Tugas cabut nyawa tu. Dan Quran sebut kan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Sajadah tu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maksud ayat tu malaikat Israel lah yang menyempurnakan kematian. Malaikat Israel yang mematikan. Tu ayat Quran cerita tu. Tapi kita dah baca semua kan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan dah baca semua kan. Yuhyi wa yumit. Menghidup oleh Allah. Dan memati oleh Allah. Dan ia ya Allah atas tiap satu amat kuasa. Allah yang menghidup. Allah yang memati. Bukan malaikat Israel. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nafas sampai masa mati. Allah yang mematikan. Itu hakiki. Dah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, itu majazi letak je. Hakikinya menghidup memati, itulah kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ke, jin ke, syaitan, iblis ke, sekalian adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengqadarkan, Allah memperbuat, Allah menjadikan sebagaimana qada Allah pada azal. Segala perkara semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicara qada lah terlebih dahulunya. Qada terlebih dahulu. Jadi panjang gini, jadi panjang. Jadi panjang hok macam hok baru ni, hok Money FM baru ni, hok baru habis baru ni. Money FM hok live pukul 6 petang tu lah. Hari Jumaat tu. 30 siri, 30 slot. Dah ulang. Kalau nak cerita betul-benarnya, saya pernah buat program sekali. Sejam setengah. Kira lah lengkap lah qada lah, lengkap qada dan qadar. Orang hak ikut tu dia kata, ustaz hak ni ustaz bicara sampai ke belah-belasi, hak ni je sejam setengah je kata. Kata dia panjang, ulang je kata. Ulang. Dia kata sejam setengah je. Sebab tu masa tu buat whiteboard semua lah. Memang sejam setengah je. Sebab saya bicara satu-satu tu, memang saya susun dah. Lepas bicara perkara ni, susun dah. Jadi masa whiteboard tu dengan gambar gajah tu pun, saya susun dengan saya duduk mengajar selama ni kan. Sejam setengah je. Ada orang jumpa ustaz. Hak ni lah. Singkat je masa. Sebab apa? Sebab dah ulang. Sebut sekali je. Dah ulang. Singkat. Dah macam ni sekarang ni. Setengah jam ulang tulis je ni. Ulang hak tajuk ni barunya. Berminggu-minggu dah duduk baca tajuk ni. Kata je. Kata setengah jam dah. Macam gitu je. Jumpa macam-macam tepung. Hak kata malaikat ni pun hak makhluk Allah yang pembantu Allah lah. Ni cerita orang belajar ni. Cerita orang kelek kitab sentiasa. Orang tua yang duk dengar sentiasa. Kalau orang hak baru-baru belajar tak pelik. Ni cerita ni sebab tu dia comel dah pegang. Hak berlaku atas dunia ni, baik ke jahat ke qada ni manusia ni. Manusia baik qada, hak jahat qada. Orang tak belajar, hak berlaku di manusia ni, hak jahat pun tak qada-qadanya kalau tak belajar. Hak di manusia ni berlaku perkara jahat ni. Kufur dan maksiat, kalau tak belajar, tak ada qada perkara jahat. Ramai. Walaupun duduk masjid sekalipun hak tak belajar. Tapi bila belajar, hak berlaku baik jahat di kalangan manusia ni qada belajar tu. Tapi manusia je.
Malaikat tak masuk, jin syaitan tak masuk. Gimana? Jadi terbalik pada bicara bab qada. Minggu lepas tak ada. Minggu lepas tak ada. Minggu lepas tak? Minggu lepas tak mari. Kalau mari minggu lepas, duduk sini seminggu dah jawapan dia. Saya fikir lagi mula-mula. Apa? Sekat luar dah. Sekat luar tu malang tau. Kau awal sekat dah. Malang. Petang tu nak sekat lagi. Sekat lagi petang tu. Jadi telefon dia kata takut tak boleh masuk, dia kata. Dia kata tak boleh masuk, okey je lah, balik je lah. Takut boleh masuk, tak boleh balik. Sebab petang tu air tak naik lagi. Saya mari petang tu, saya pusing kereta petang tu, air duduk celeh dengan jalan. Tak naik lagi dah jalan tu, air sungai tu kan. Daripada muzium tu dia celeh. Tak naik lagi petang tu. Malang tu tutup naik kat situ. Ni kalau kita mengajar dulu, lepas tu barulah air naik, ada balik duduk sini minta bantuan bantuan makanan. Jadi hak saya bicara dulunya hak berkaitan dengan hak terpesong dalam bab qada. Yang pertamanya qadariyah mutaqaddimun. Hak ni tolak iradah dan ilmu. Tolak iradah dan tolak ilmu. Allah tidak menghendaki dan Allah tidak mengetahui. Ini kafir. Hak yang kedua yang banyak sekarang, mengetahui itu tetap. Tolak mengetahui itu kafir. Tolak mengetahui itu kafir. Hak timbul sekarang hak banyaknya, perkara yang berlaku ni dibahagi dua. Satunya Allah mengqada dan mengqadarkan. Mana? Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia. Itu qada qadar. Yang berlaku di manusia puluh-puluh tahun dalam kehidupan ni, tidak ada qada, tidak ada qadar. Cuma kadang-kadang mereka tidak menafikan qada. Allah mengqadakkan dengan makna Allah mengetahui, bukan Allah menghendaki. Ada di situ. Sebab memang ada pandangan Asy'ariyah pun ada pandangan, Maturidiyah pun ada pandangan. Dia pergi kepada ilmu. Dia pergi pada ilmu, bukan kepada iradah. Kita bicara qada iradah, muwafaqah dengan ilmu. Tapi ada di kalangan Asy'ariyah qada bukan iradah, ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Itu qada. Kita qada ketentuan azali, muwafaqah dengan ilmu Allah, mengetahui sedia kala. Memang ada pandangan Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah qada iradah, qada ilmu. Bukan iradah. Allah mengetahui perkara baik yang akan dipilih dan dilakukan, perkara jahat yang akan dipilih dilakukan. Allah mengetahui. Tetapi atas pandangan qada ni ilmu, apa yang Allah Ta'ala mengetahui berlaziman dengan apa yang Allah Ta'ala menentukan. Itu je. Ta'alluq dari qadim belaka ilmu dengan iradah. Bukan ilmu mengetahui saja. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba akan memilih perkara baik. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba akan memilih perkara jahat. Allah menghendaki pada azal seseorang hamba memilih perkara baik. Allah menghendaki pada azal seorang hamba memilih untuk melakukan perkara jahat. Jadi muwafaqah ilmu dengan iradah. Kalau letak ilmu sekalipun. Tapi kebanyakan ulama tak letak ilmu, dia letak iradah terus. Letak pada iradah. Sebab ayat Quran disandar pada iradah. Fa'alul lima yurid. Ma yurid. Ayat yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Arada yuridu iradatan. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperbuat, itu qadar, akan barang yang ia kehendak, itu qada. Jadi qada tu iradah, bukan ilmu, tapi muwafaqah dengan ilmu. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun.
Hukum tu kudrah, qadar. Innama amruhu, sesungguhnya pekerjaan Allah, iza arada, bila telah mendaki oleh Allah pada azal. Arada, yuridu iradatan, iradah, bukan ilmu, tapi muafakah dengan ilmu. Tapi tidak dinafikan. Ada ulama ahli sunnah qada ilmu. Tapi bukan mengetahui saja. Allah mengetahui berlazimah dengan Allah menghendaki. Ini golongan hidup ni. Qada mengetahui sahaja, tapi Allah tidak menghendaki. Allah mengetahui serta menghendaki, hak buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia. Itu Allah mengetahui serta Allah menghendaki. Tapi dalam kehidupan ni tidak ada. Iradah tidak ada. Allah hanya mengetahui sahaja. Seseorang hamba memilih dan melakukan perkara baik atau perkara jahat dalam kehidupan puluh-puluh tahun. Tidak ada kehendak Allah. Tidak terikat dengan kehendak Allah. Sebab golongan ni dia sangat terpengaruh dengan Mu'tazilah. Berkaitan dengan perkara jahat. Mu'tazilah ni, ini sebagiannya dipegangi oleh pok Syiah. Ini terkadang mengaku ahli sunnah ni ada unsur Syiah. Jadi kalaulah Allah menghendaki perkara jahat, berarti sudah terikat seorang hamba akan memilih dan melakukan kejahatan. Jadi hamba ni dipaksa, hamba ni diikat pada melakukan kejahatan. Bila berlaku kejahatan, hamba akan diseksa di hari akhirat. Zalim Allah gitu. Itulah akal Mu'tazilah. Ni banyak ni. Dia kalaulah iradah Allah, kehendak dan ketentuan Allah, memang hamba dipaksa. Memang hamba terikat. Tak boleh pilih perkara lain dah hamba ni. Jadi apabila terpaksa, terikat pada perkara jahat, berlaku perkara jahat, siapa yang akan dihukum? Hamba yang akan dihukum. Zalim Allah buat gitu. Allah yang kehendak hamba melakukan kejahatan, tak boleh pilih hak lain dah. Tiba-tiba Allah hukum, maka waktu zalim Allah. Inilah akal Mu'tazilah. Sebab kalulah qada' tu iradah, memang terikat, memang dipaksa. Tidak boleh terima sini. Tapi tak boleh terima sini ni diukar habis. Bukan hak jahat saja Allah tidak menghendaki, hak baik pun Allah tidak menghendaki. Ini hak saya sebut dulunya, golongan yang kedua. Yang kita bicara nanti, golongan yang ketiga, perkara jahat saja Allah tidak kehendak, perkara baik Allah kehendak. Ini hak Mu'tazilah yang masyhur. Tapi yang banyak timbul sekarang hak ni. Baik jahat, bukan jahat saja. Tapi alasannya kalau hak jahat. Alasan dia kalau hak jahat, jadi dinafikan qada Allah pada perkara jahat, dan perkara baik dinafikan juga. Ni dia pelik perkara baik pun dinafikan juga. Kalau perkara jahat saja dinafikan iradah Allah, kehendak, ketentuan ketetapan Allah, itu pergi pada Mu'tazilah yang masyhur. Ni dak ni baik jahat. Hamba sebebas-bebasnya. Hamba tidak terikat, hamba tidak dipaksa. Hamba bebas memilih. Ada pula memang Allah tetap dah. Tapi kalau Allah nak ubah, ikut pandai Allah nak ubah apa? Dia ikut tu pula. Jadi macam-macam mesej. Ini penceramah popular belaka ni. Bukan penceramah kapung ni. Ada ni. Allah tetap dah apa? Kalau Allah nak ubah, ikut pandai Allah dah barang dia. Senang pula dia letak. Qada iradah ilmu ni. Kalau qada iradah ilmu Allah ubah, di mana ilmu Allah? Di mana ilmu Allah? Ni memang banyak dalam rakaman. Bahkan kalau berpegang hamba ni terikat, dipaksa pada melakukan kejahatan, itulah Jabariyah dia kata. Jabariyah pula. Memang hakikinya Jabariyah. Cuma beza kita ada sunnah, wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada memilih dan melakukan perkara baik dan jahat. Tapi hakikinya memang Jabariyah. Hamba memilih dan melakukan baik dan jahat, qada-qada juga. Bukan hamba pun. Jadi maknanya kalau berpegang hamba terikat pada perkara jahat, dia panggil Jabariyah.
Dah ahli sunnahnya macam mana? Allah tidak kehendak hamba pada melakukan perkara baik dan jahat. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Hamba sebebas-bebasnya. Maknanya kalau buka rakaman memang boleh tengok ni. Orang lebih-lebih belaka ni, orang tinggi-tinggi belaka ni, orang yang ada pengikut belaka ni. Dia gini, orang sekarang ni dia ada mana? Dia ada pra kontra apa ke? Pra pro ke apa? Dia ada hak sebelah menyebelah kan? Pra pro apa? Kontra? Pro kontra? Pro kontra. Dia pro kontra ni dia patang selih je lah. Kalau selih ada salah bab hukum hakam, memang akan di highlight kan lah. Viral lah, viral. Hak belawang ni. Tapi dalam bab ni tak ada orang viral pun. Sebab apa? Yang kadang-kadang sama je. Sama je kadang-kadang. Sama je. Yang terkadang dianggap sebagai pahlawan ahli sunnah wal jamaah, pejuang ahli sunnah jemaah pun terkadang akidahnya sama saja dalam perkara ni. Dengan satu golongan lagi yang hak mereka selalu hak berlawanan. Hak ni ahli sunnah, hak ni bid'ah, hak ni ahli sunnah, ni bid'ah. Dalam bab ni sama-sama ahli bid'ah belaka. Tapi mereka mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah, walaupun semua mereka tu ahli bid'ah. Walaupun mereka yang mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah. Dia sangat-sangat jelas terpesongnya perkara jahat. Tapi saya sebut tadi bukan hak jahat saja, hak baik pun. Bukan qada dan qadar. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Tapi alasannya kan hak jahat. Kalau jahat terikat dengan qada dan qadar, dipaksa, berlaku perkara jahat, hamba dihukum, zalim Allah. Tapi dia buat alasan hak jahat. Tapi akhirnya bukan hak jahat saja. Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui hak baik pun. Jadi ni melampau lebih sesat dari Mu'tazilah asal lagi ni, yang hanya menafikan perkara jahat qada Allah dengan alasan zalim tadi. Dia hanya menafikan perkara jahat, hak ni melampau, hak baik pun dinafikan. Qada hanya buat langit je, hak iradah Allah. Hak iradah kehendak Allah, buat langit buat bumi je, lahirkan manusia, matikan manusia. Hak berlaku dalam kehidupan manusia ni qada dengan makna ilmu, bukan makna kehendak, bukan makna iradah. Tapi kadang-kadang ditukar juga kadang-kadang ni. Orang lain-lain ngaku ahli sunnah belaka ni. Tapi ada pula qada tu iradah lah. Iradah lah qada, muwafaqah dengan ilmu. Betul ah? Tadi qada ilmu. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki serta Allah mengetahui, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia. Hal lain daripada itu qada dengan makna ilmu, tidak ada iradah. Ada pula qada tu iradah lah. Tapi iradah Allah bukan Allah menentu, Allah pula dah. Iradah kehendak terjemah daripada iradah. Menentu itu takluk taksis bagi iradah. Jadi kehendak terjemah daripada sifat iradah, sifat kehendak. Takluk bagi sifat iradah, takluk taksis, menentu itulah takluk iradah. Allah kehendak tapi Allah tak menentu. Satu pula ni. Kalau Allah nentu, netak, tak boleh pilih hak lain, hak jahat macam mana? Berlaku, dia dihukum, zalim kan? Sama kan? Ada pula, ni sama yang mengaku ahli sunnah belaka ni. Allah qada, Allah kehendak, Allah menentu. Sebab itu takluk iradah, takluk taksis. Allah menentu, tapi bukan Allah letak, Allah mutus tak boleh pilih hak lain. Oh, dari situ pula. Qada, kehendak. Allah menentu. Tapi bukan Allah letak, bukan Allah mutus tak boleh pilih hak lain, bukan. Kita bebas, kita boleh pilih ke kanan ke kiri. Kita nak pulas steering ke kanan, boleh. Nak pulas steering ke kiri, boleh. Kita bebas. Dan Allah menentu ni bukan Allah letak, Allah mutus tak boleh pilih hak lain. Oh pula. Jadi susah. Jadi saya dipanjang, jadi sampai ke bersiri-siri. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu.
Berapa saat dah tu dah. Lepas tu ulang pula. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muafaqah dengan ilmu. Berapa saat dah dekat habis. Apa ni? Tu jadi panjang. Ketentuan je dia sebut. Ketentuan azali tu je. Ketentuan sebab apa kita tambah ketetapan, keputusan? Sebab ada yang mengaku ahli sunnah, ketentuan ni bukan Allah letak, bukan Allah mutus, tak boleh pilih orang lain. Kita boleh pilih perkara baik, kita boleh perkara jahat. Dan Allah kena Allah netu, Allah kena Allah netu pun bukan makna Allah letak. Pula kita netu letak ni samalah makna dia. Kan? Kena cuma molek. Jadi golongan kedua ni dia perkara baik pun. Allah tidak kehendak, Allah tidak menentukan, bukan ketetapan keputusan daripada Allah. Hamba yang memilih sendiri. Berhasil macam sebut terdahulu. Berhasil itu pula dengan keizinan Allah, bukan Allah buat. Allah membenarkan, Allah membiarkan, Allah tidak halang. Maka hamba yang menghasilkan sendiri. Ini berat pula ni. Ini menafikan qadar perbuatan Allah. Kita bicarakan qadar. Dia menafikan qadar perbuatan Allah. Hamba sendiri yang menghasilkan perbuatan baik dan jahat yang Allah tidak kehendak pada azal, yang Allah hanya mengetahui. Allah yang menghasilkan perkara baik dan jahat. Menghasilkan sendiri ni macam mana? Dengan kudrah, dengan tenaga yang terletak di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah, khilaf pada kafir. Hamba bekas menjadikan sendiri-sendiri yang secara infisal, secara berasingan, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ini kafir ijma' ulama. Ini terpesong dalam bab qadar. Qada sudah terpesong, qadar terpesong juga. Ini di kalangan orang-orang agama. Saya bicara di kalangan orang-orang agama. Yang mani-mani menafikan qada Allah dan mani-mani mensyirikkan Allah pada perbuatan, pada qadar. Mani-mani. Makna pro kontra pun tak ada isu. Pro kontra pun tak ada isu. Ini bab qada qadar ni ayat muhkamah ni, bukan ayat mutasyabihah. Ayat muhkamah ni. Bab qada qadar ni jelas makna dalam ayat Al-Quran. Bab qada dan qadar jelas makna dalam hadis. Hadis Nabi, hadis yang muhkam ni. Ayat Quran yang muhkamah, hadis Nabi yang muhkam, yang terang, jelas maksud qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ni. Bukan mutasyabihah. Bukan hadis yang mutasyabih, bukan. Kita nak pergi kepada hak Mu'tazilah yang masyhurnya, dinafikan qada Allah pada perkara jahat sahaja. Perkara baik qada dan qadar Allah, perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Perkara jahat tidak ada qada Allah Subhanahu wa taala. Perkara baik iman dan taat, qada dan qadar, ini Mu'tazilah ni. Perkara jahat yang berlaku Allah tidak mengqadakkan pada azal. Allah hanya mengetahui seseorang hamba memilih dan melakukan perkara jahat. Jadi perkara jahat balik semula kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah yang masyhur ni yang menafikan perkara jahat qada Allah, tidak dinafikan qadar. Berhasil perkara jahat tetap balik kepada qadar perbuatan Allah. Kalaulah perkara jahat dinafikan qada Allah serta dinafikan qadar perbuatan Allah, dua kali Mu'tazilah lah situ pula. Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan perkara jahat daripada qada Allah, tidak menafikan qadar. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan perkara jahat, tetapi berhasil perkara jahat tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Hak timbul sekarang perkara jahat dinafikan, ditolak qada serta qadar. Dua-dua dinafikan. Mu'tazilah asalnya hanya dinafikan qada saja. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan seseorang hamba akan melakukan perkara jahat. Allah hanya mengetahui
Berhasil perkara jahat tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mu'tazilah asal yang masyhur. Nah, sekarang ni dak ni. Perkara jahat bukan hanya qada dinafikan, bahkan qadar pun dinafikan juga. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah, segala yang berlaku ni perbuatan Allah baik dan jahat. Yang mana Mu'tazilah ni pun mengaku juga segala yang berlaku ni baik dan jahat perbuatan Allah. Ahli sunnah apabila Allah perbuat, Allah kehendaklah. Untuk ahli sunnah. Sekarang pegangan kitanya mengesakan Allah pada perbuatan. Sekalian perbuatan yang berlaku, perbuatan yang baik yang jahat ke adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah pada perbuatan. Apabila sekarang berlaku tu perbuatan Allah, maka apa yang Allah perbuat itulah yang Allah kehendak pada azal. Allah tidak akan perbuat barang yang Allah tidak kehendak. Ya, ada ni. Ni tak ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah pula berpegang apabila Allah mengetahui pekerjaan akan berlaku, Allah menghendaki. Bukan mengetahui saja. Atau balik pada ilmu pula. Kan kita ni berpegang Allah mengetahui segala-gala. Menafikan mengetahui Allah kafir lalu dah. Menafikan mengetahui Allah tu kafir. Bukan setakat menafikan mengetahui Allah. Menafikan Allah mengetahui secara tafsir pun kafir dah. Allah mengetahui itu mengetahuilah. Tapi secara ijmal sahaja. Allah mengetahui cara khas sahaja. Mana? Pasir banyak Allah Ta'ala tahu. Daun kayu banyak Allah Ta'ala tahu. Tapi berapa butir pasir Allah Ta'ala tahulah. Siapa ke berapa butir no. Berapa helai daun Allah Ta'ala tahulah. Hak tu pun kafir dah. Tapi banyak pasir tu Allah Ta'ala tahu. Daun kayu banyak Allah Ta'ala tahu. Macam kita tu tahu juga. Mana menafikan tahu cara tafsir tu kafir dah. Mana ni? Di sekarang ni apabila berpegang Allah mengetahui segala-gala, Allah menghendakilah segala-gala. Bila Allah menghendaki segala-gala, sampai masa berlaku Allah yang melakukan segala-gala baik dan jahat. Mu'tazilah Allah mengetahui segala-gala. Tapi siapa ke perkara jahat, Allah mengetahui saja, Allah tak kehendak. Dia berhenti setakat tu. Kemudian pula apabila kita berpegang keesaan Allah pada perbuatan, segala-gala yang berlaku itu perbuatan Allah. Apa yang berlaku, apa yang terjadi ni perbuatan Allah, berlazimanlah dengan kehendak Allah. Yang berlaku yang terjadi ni Allah buat sebagaimana Allah kehendak. Baru jadi ahli sunnah. Kita ambil dua tu. Yang pertama, Allah mengetahui perkara baik dan perkara jahat yang akan berlaku. Bila Allah mengetahui perkara baik, perkara yang akan berlaku, Allah menghendakilah sama pada azal. Ada ni. Allah mengetahui saja je perkara jahat yang akan berlaku, tapi Allah tidak menghendaki. Ini Mu'tazilah. Sekarang ni, apabila segala yang berlaku ni perbuatan Allah, ni Mu'tazilah qadar, Mu'tazilah yang menafikan pekerjaan qada Allah sebut dah tadi kan, dia beriman dengan qadar perbuatan Allah. Kita ahli sunnah, apabila yang berlaku tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bila berlaku tu perbuatan Allah, maka apa yang Allah perbuat, Allah kehendaklah bahawa Allah buat. Tak ada, Allah buat saja, tapi Allah tak kehendak perkara jahat. Ni Mu'tazilah. Hak awal tadi Allah mengetahui segala-gala. Allah mengetahui perkara baik dan jahat akan berlaku. Allah mengetahui perkara jahat akan berlaku, Allah mengetahui saja, Allah tidak kehendak. Ni Mu'tazilah. Kita dak berlaziman antara, tahu tak pandang berlaziman? Berlaziman antara mengetahui Allah akan perkara yang akan berlaku dengan iradah Allah. Berlaziman. Sama-sama takluk ilmu iradah tanzil qadim belaka. Berlaziman. Pergi pula kepada yang berlaku ni, yang berlaku ni. Yang berlaku ni perbuatan Allah.
Perkara jahat yang berlaku ni perbuatan Allah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Apabila perkara jahat yang berlaku ni perbuatan Allah, Allah perbuat akan barang yang ia kehendak. Bukan Allah buat perkara jahat, tapi perkara yang berlaku Allah tak kehendak. Allah buat saja je. Allah tak kehendak. Tak betul gitu. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Allah mengetahui berlaziman dengan Allah kehendak. Allah yang menjadikan segala-gala berlaziman dengan Allah kehendak. Jadi apabila Allah mengetahui perkara baik dan jahat akan berlaku, Allah kehendak pada azal perkara baik dan perkara jahat. Apabila berlaku perkara baik dan jahat ni perbuatan Allah, berarti Allah perbuat perkara baik dan perkara jahat yang berlaku ni Allah perbuat, Allah kehendak. Ini ahli sunnah. Hak ni hak ki akal lah, hak ni ki akal. Ini ki akal. Sebab ahli sunnah pun pakai juga akalnya. Ahli sunnah pakai akal. Dosa yang berlaku ni adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku Allah Ta'ala. Maka Allah perbuat akan barang yang Allah kehendak. Itu ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ayat saya baca tadi lah. Bila berpegang yang berlaku ni perbuatan Allah, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi Quran jelas kan? Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Tengok. Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak. Sekarang ni apabila berpegang perkara jahat yang berlaku ni perbuatan Allah, Allah perbuat akan barang yang ia kehendak. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia. Yang Allah jadikan tu baik jahat Allah jadikan belaka akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Jadi perkara baik yang berlaku Allah kehendak Allah pilih. Perkara jahat yang berlaku Allah kehendak Allah pilih. Jadi Allah perbuat tapi bukan Allah kehendak. Ni Mu'tazilah. Dalam hadis tu, Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Barang yang mendaki oleh Allah akan berlaku, barang yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan berlaku. Sekarang ni berlaku perkara baik dan jahat kan? Perkara jahat berlaku kan? Maknanya Allah kehendaklah sebab tu berlaku. Jadi berlaku ni perbuatan Allah. Perkara jahat yang berlaku ni perbuatan Allah. Allah kehendak. Masya Allahu kan, Nabi kata, barang yang ia kehendak itu yang akan berlaku, yang akan ada. Jadi perkara yang berlaku, perkara yang ada ni, atas dunia banyak jahat daripada orang baik. Itulah yang Allah Ta'ala kehendak. Jadi kalau tidak go atas dunia ni banyak jahat dan baik, banyak yang Allah tidak kehendak. Dahlah kalau atas dunia ni hak jahat, hak kafir 3/4 ahli dunia. Hak jahatnya 3/4 ahli dunia hak jahat kafir. 1/4, 1/5 je hak Islam. Hak Islam ni pula Islam hak taat, Islam hak neraka. Hak neraka bukan kehendak Allah. Hak taat pula bukan taat sentiasa, ada 3 neraka, bukan kehendak Allah. Dah berapa persen kehendak Allah? Ni atas bumi Allah Ta'ala ni. Atas bumi Allah Ta'ala berlaku barang yang Allah tidak kehendak. Orang ni kira dia nak lari daripada kalau berlaku perkara jahat atas dunia ni kehendak Allah. Jadi Allah ni tak molek dah lah sebab dia kehendak perkara jahat. Ini akal Mu'tazilah lah. Dan kalau Allah kehendak perkara jahat, kalau kehendak perkara jahat jadi jahat jugalah. Macam mana? Kalau kita kehendak, kita tentukan perkara jahat ke tak? Walaupun kita tak buat, tapi perkara jahat tu kita yang rancang, kita yang tu, kita yang susun. Tapi time buat jahat kita duduk masjid, contohlah. Baik ke jahat gitu? Jahatlah. Sebab dia kehendak, dia tentukan, dia tetapkan, dia putuskan. Time berlaku perkara jahat dia tak ada situ, sama je jahatnya sebab dia tentukan perkara jahat. Jadi kalau Allah tentukan perkara jahat,
jatuh Allah jahat jugalah. Jahat Allah mustahil. Allah baik. Maka Allah tak kendak jahat. Ni akal Mu'tazilah. Sekali-sekali tengok comel kat akal dia tu. Nak jaga ni. Nak jaga Allah takut jadi jahat Allah ni. Sama juga. Zalim Allah. Kalau seseorang hamba melakukan kejahatan, kehendak Allah, Allah hukum, jadi takci Allah gitu. Ini dia macam nak jaga. Ayat Quran hadis Nabi dia tak pakai dah walaupun terang. Jadi macam mana pula di bumi Allah, di bawah langit Allah ni berlaku perkara yang Allah tidak kehendak. Kena kira. Nak pakai akal pula. Contohlah contoh. Dalam rumah kita berlaku satu benda yang kita tidak kehendak. Mana kita sebagai tuan rumah? Kira hebat tak tuan rumah? Kita tuan rumah. Tapi berlaku tuan rumah kita bukan yang kita tidak kehendak. Bebas je berlaku. Kita tak kehendak. Iwak juga. Mana kita tuan rumah? Kengih orang panggil. Mana kengih? Faham kengih? Komang. Kengih, komang sepetulih je tu. Orang luar tak faham lagi tu. Kengih. Komang bukan bahasa standard. Kengih ke, komang ke, perih ke. Dia belakang tu perih gitu tu. Komang, kengih. Nak buat makna apa? Faham dah. Gitu je lah. Kita tuan rumah. Tiba berlaku perkara yang kita tuan rumah tidak kehendak. Tak power lah tuan rumah. Begitulah. Tiba-tiba berlaku di bumi Allah perkara jahat yang lebih banyak ni. Bukan Allah kehendak. Allah Rabbil Alamin macam mana gitu. Allah tuang macam mana. Betul pakai akal perkara ni. Kalau pakai akal Mu'tazilah, Allah tidak kehendak perkara jahat. Kalau Allah tidak kehendak, patut Allah boleh sekat dah perkara jahat daripada berlaku. Allah boleh sekat. Dah Allah tidak kehendak. Tapi Allah tak sekat. Supaya dengan kehendak je lah. Gimana? Nak maikal. Kalau Allah kehendak perkara jahat, maka berlaku perkara jahat jadi zalim Allah. Allah tak kehendak. Tapi Allah kuasa dah nak sekat. Allah kuasa dah nak sekat hati orang kafir. Jangan kafir menjadi beriman. Allah kuasa. Tapi Allah tak guna kuasa. Allah biarkan dengan ada kafir maksiat. Tapi Allah tak kehendak. Allah tak kehendak ke Allah biarkan ke? Sama je orang nak fikir kat akal. Sebab Allah ada kuasa. Allah tak kehendak perkara jahat. Tapi Allah ada kuasa dah nak hentikan kejahatan. Nak hentikan kekufuran. Nak hentikan kemaksiatan. Allah kuasa. Tapi kenapa Allah tak guna kuasa? Jadi bukan zalim juga artinya. Kalau fikir akal lah. Kalau fikir kat akal ni, kalau fikir kat akal ni. Hanya semata-mata beriman sebagaimana Quran hadis sebut terang-terang. Segala-gala perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran contohnya surah Al-An'am ayat 125, contohnya surah Hud ayat ke-34, itu contoh. Nanti saya akan baca minggu depan lah. Ayat Quran jelas-jelas baik dan jahat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 125, surah Hud ayat ke-34. Ini di antara ayat yang terang-terang baik ke jahat ke kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dah ingat ayat Quran, tapi kita ingat rukun iman yang keenam. Hadis Jibril, hadis sahih. Hak ada dalam kitab kita ni di musyaf sebelah tu. Musyaf sebelah tu hadis Jibril tu musyaf 7 tu. Bila ditanya akan Nabi berkaitan dengan iman, Nabi pun jawab rukun iman yang 6 perkara. Yang keenamnya wa tu'mina bil qadari khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan jahatnya. Tengok. Itu jelas rukun iman yang keenam. Hadis Nabi baik jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kira-kiranya perkara jahat ni ditajuk rukun iman yang keenam. Tapi boleh terpesong lagi. Baik jahat, qada qadar.
tajuk rukun iman ke-6 fitnah akhir zaman. Hak ni lah hak paling banyak terpesong. Selain daripada terpesong bab usaha adalah berkaitan dengan perkara jahat, dinafikan qada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terang ataupun secara tersembunyi. Terang-terang tadi tak ada qada Allah, kehendak tak ada perkara jahat. Allah kehendak, Allah tidak tentukan perkara jahat. Allah tentukan, Allah tak tetapkan. Dia lebih kurang sama je. Maknanya menafikan kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat iradah pada perkara jahat. Walaupun jelas ayat Quran dan hadis baik dan jahat, qada dan qadar, ijma' ahli sunnah jemaah perkara jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik nanti berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal alifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.